Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi pada hari ini dalam pendidikan Islam tahun 6 Hajjatul Wada', iaitu sirah ya. Okey, kita tengok latar belakang Hajjatul Wada'. Selepas 9 tahun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berada di Madinah dan tidak mengerjakan haji, pada Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengumumkan untuk mengerjakan haji pada tahun itu. Seramai 90,000 umat Islam yang ikut haji bersama Nabi Muhammad dan mereka berangkat pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Kita tengok kronologi peristiwa Hajjatul Wada', haji yang terakhir. Yang pertama, Zulhulaifah dari Madinah, baginda dan kaum muslimi menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Di Zultuwa, Nabi meneruskan perjalanan dan setibanya di sini, baginda berhenti dan bermalam. Sesampainya di Baitullah, iaitu Mekah Al-Mukarramah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Pada 8 Zulhijjah di Mina, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Sebagaimana kita tahu, pada hari Arafah, pada 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadat wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Pada masa itu, 90,000 kaum muslimin yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Pada 10 Zulhijjah di Muzdalifah, dari Arafah baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Dan pada 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadat melontar jamrah dan menyembelih unta, iaitu di Mina. Dan terakhir, Nabi kembali ke Mekah semula, melakukan tawaf, kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Ini adalah Hajjatul Wada', haji yang terakhir Rasulullah SAW. Okey, pada yang kita tengok tadi, Nabi SAW telah menyampaikan khutbah terakhir. Ini adalah ringkasan daripada khutbah yang telah Nabi ucap di khalayak kaum muslimin. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Ini poin-poin yang penting. Yang pertama, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang kedua, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang seterusnya, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan haji. Dan terakhir, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Okey, yang terakhir kita tengok iktibar Hajjatul Wada'. Apa yang kita dapat daripada Hajjatul Wada'? Yang pertama, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan sahabat bersungguh-sungguh melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengasihi Rasulullah sebagaimana Rasulullah mengasihi umatnya. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sebagai panduan hidup kita. Dan yang terakhir, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara.
Innamal mu'minuna ikhwah. Okey, setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.